Kita nak lihat dari sudut akad lah apa yang boleh membuatkan yang somehow Islamic financing ni jadi halal dan conventional financing tu jadi haram. Ini satu soalan yang cukup sensitif, satu tajuk yang cukup besar ruang perbincangan dan malahan pelbagai pandangan, isu, kritikan yang kita boleh ambil dan raikan dengan penuh harmoni dan kematangan, because at the end of the day, pada akhirnya masing-masing ada prinsip, pandangan dan juga ilmu masing-masing dalam berhujah kan. So tak adalah nak kata betul salah, saya bukan dalam kapasiti tersebut lah. Iaitu soalan yang famous bertahun-tahun bila ia mula diperkenalkan dalam sistem kewangan. Iaitu apa yang dinamakan sebagai pembiayaan Islamik. Kan? Iaitu kita nak beli rumah. Kalau dulu sebelum adanya pembiayaan Islamik, ya kita tak sebut pinjaman kerana akadnya jadi berbeza. Faham kan sebab tu dia punya ayat ni sebutnya kan sebagai Islamic financing, pembiayaan Islam. Saya dibiaya untuk membeli rumah tu. Beza dengan konvensional, saya pinjam, sebab tu dipanggil loan kan, housing loan. So kita lihat sekarang ni apa yang kalau boleh saya buat dalam video ni, sedikit sudut pandang personal saya, sedikit kajian yang saya buat dan juga pandangan-pandangan orang ahli-ahli dalam bidang syariah untuk kita bincangkan bersamalah dalam video ni. Pertama sekali kita lihat, asasnya bezanya jelas di mana dari sudut akad proses itu. Kan kalau kata conventional loan ni kan, loan secara konvensional iaitu satu akad di mana wahai bank, saya nak beli rumah ni, mari sini saya nak pinjam duit. So akad ni apa sini? Iaitu pinjam duit. Saya bagi tahu bank pun tengok rumah tu, bank analisa saya punya kapasiti kewangan, bank analisa rumah tu, bank okey. Dia nampak rumah tu okey untuk dia bagi loan dan apa-apa berlaku, dia selaku pemegang gadaian, dia boleh lelong. Sebab tu yang jadi kita kena buat loan hanya 90% loan, 10% tu ruang kalau bank nak lelong dan sebagainya. Itu sedikit teknikal dan kita buat kat video lain lah Tapi nak cerita pasal kalau kata konvensional, akadnya apa? Saya berjanjinya apa sekarang ni? Saya nak pinjam duit. So kalau kata kita sebagai seorang Islam meminjam duit ni boleh, tapi hanya dalam satu keadaan saja, iaitu bayaran balik pun kena sama. So bila bayaran balik tak sama, dah berlaku peningkatan, berlaku penambahan, maka dia dah jadi riba. So bila riba tu jelas, kita sebagai orang Islam malahan dalam surah Al-Baqarah jelas Allah memerangi mereka yang mengamalkan riba. Allah memerangi, maksudnya kalau kita amal tu kita berperang dengan Allah. Okey, daripada satu sudut pandang akad tu, akad pinjaman tu. Kalau financing, kalau dalam pembiayaan Islam, maksudnya saya dibiaya. Maksudnya saya bagi tahu bank, wahai bank, akadnya saya nak beli rumah ni wahai bank Islam kan. So okey, bank Islam kata rumah mana? Okay, rumahnya dekat sini, alamat ni. So macam biasa kan, praktisnya bank akan kaji saya, akan tengok kapasiti kewangan saya, okey, beres, layak, awak layak untuk beli rumah ni dan rumah ni okey. So saya selaku pemegang gadaian, kalau apa-apa masalah awak tak boleh bayar, saya akan lelong dan sebagainya lah. So apa akadnya? Iaitu bank yang akan beli dahulu rumah tersebut, kemudian jual kat kita, yang kita akan bayar secara ansuran. Kalau dilihat dia punya taktikal perjalanan tu kan lebih kurang sama dua-dua. Kan ada pandangan kan, macam sama je dua-dua kan. Yang ni lagi kejam lah tu. Wah, contohlah kan. Yelah, pandangan lah kan, kita raikan lah. So bila dalam keadaan Islamic financing, dia membiayai saya untuk beli rumah tersebut, di mana akadnya bank beli dulu rumah tersebut, jual kat saya pada satu harga baru yang dipersetujui, yang dibayar secara ansuran. Okey, baik, saya suka bawa satu contoh ni tuan-tuan untuk kita sama-sama buka minda dan fahamkan bagaimana membezakan, bagaimana akad ini boleh membezakan dua keadaan yang sama. Kalau dilihat sama, tapi dari segi kerohanian di sebaliknya berbeza. Kalau asas pertama tu niat lah. Niat ni susah lah kita nak nampak kan, because niat masing-masing kan. Yang kedua, ada contoh kalau tradisional orang lama gunakan tu, dia kata apa? Ayam tak sembelih, yang ni ayam sembelih. Yang ni jadi halal, yang ni tak halal. Sedangkan katalah contoh yang orang bukan Islam kan, dia potong ayam tu sama macam kita potong. Dia potong tengkuk tu sama macam kita potong, tak ada bismillah, tak ada apa, niat dia bukan sembelih, sekadar nak matikan ayam tu pasal nak ni. Halal tak ayam tu? So dia jadi tak halal, because why? Dia tidak niat sembelih dengan betul. Dia bukan niat untuk menyembelih dan dia potong tu sekadar untuk mematikan. So niat susah kita nak tentukan kan. Macam orang Islam jelas kita nampak dia potong bismillah kan, untuk proses ayam tu kita boleh makan, halal. Dia jadi jatuh halal. Yang kedua, yang saya suka contoh yang senang untuk kita faham macam ni.
Katalah contoh macam kita belajar dulu kan, ada kawan pinjam motor kan. Contohlah orang nak pinjam motor saya, "Man, pinjam motor kau." Saya pun keluarkan akad dia, "Okey, kau boleh pinjam motor aku, tapi bila kau pulang balik minyak penuh." Okey, biasa tak? Kan itu macam satu praktis yang biasa kita buat kan. Okey, pakailah motor aku kan. Masa tu saya pakai ES5, kawan saya pinjam. So dia pun pergi kelas. Saya kebetulan hari tu tak ada kelas, saya buat kerja kat rumah. So dia pergi kelas, dia balik, saya tengok minyak penuh. Berapa dia isi? RM5. So sekarang ni akad asalnya apa? Pinjam. Kan? So dia pinjam motor saya, syaratnya apa? Boleh pinjam isi minyak RM5. RM5 tu dah jadi riba. Ikut akad kita pinjam. Okey. Tengok simulation practice yang sama saya buat untuk situasi yang sama. Okey, saya pun kata member saya nama Lan. Okey Lan, kau bukan pinjam motor aku, kau sewa motor aku. Kau ambil motor aku satu hari, kau buatlah nak pergi kelas dan sebagainya. Bayaran sewanya isi minyak penuh RM5. Jalan cerita sama tak? Dia pinjam motor, dia punya technical pun sama, dia pakai satu hari. Dan yang ketiga ada bayaran. Yang ni pinjam isi minyak penuh RM5. Yang ni sewa isi minyak penuh RM5. Dua-dua taktikal perjalanan sama, yang membezakan tu akad. Faham? Maksudnya kita nak lihat dari sudut akad lah, apa yang boleh membuatkan yang somehow Islamic financing ni jadi halal dan conventional financing tu jadi haram. So bila dalam keadaan itu Lan bawa balik, jadi seronok saya bawa motor tu, sambung balik pemilikan saya motor tu dalam keadaan betul. Yang tadi transaksi tersebut jadi halal. RM5 dia isi minyak tu, ataupun RM5 dia bagi kat saya untuk isi minyak pun jadi halal, because memang akad saya sewa. So dekat situlah yang menjadikan somehow bagi saya bagaimana taktikal dalam pengurusan satu-satu kewangan tu yang menjadikan di mana membezakan di antara konvensional dan juga Islami. Dan bagi saya, tuan-tuan puan, secara ikhlas saya, personal peribadi saya lah pandangan since kita mula wujudkan, kita tak nak lah praktis dalam dunia konvensional. Sudah tentu sebagai orang Islam, kita nak selalunya pilihan utama kita lah Islamic financing. Apa-apalah bukan saja cerita beli rumah, semua sudut lah, nak buat personal loan, credit card sebagainya, semua mesti diakadkan dengan proper juga, kalau boleh dengan dalam keadaan syariah yang sebenar lah. So bila diwujudkan Islamic financing kan, kewangan Islam, dan adanya syariah council, supervisory panel di sebaliknya yang mengkaji, yang ahlinya, yang membaca, buat kajian dan tengok pula dari segi hadis, pandangan ulama sebagainya, dan terbentuk satu produk. So ada orang yang monitor, adanya barisan panel yang ahli yang monitor, bukan panel main ikut nak ambil asal dia banker je ambil, tak. Ini memang orang-orang dalam ahlinya. So mengesahkan okey, boleh gunakan produk ni sebagai instrumen dalam kewangan kita. So bagi saya sudah cukup memadai untuk buat keputusan menggunakan dengan baik. Okey, ikut objektif saya lah, nak beli rumah, nak buat investment dan sebagainya, yang saya boleh gunakan dengan baik dan untuk saya punya perancangan kewangan lah. So pada akhirnya tuan-tuan, sebelum saya akhiri video ni, saya serahkan balik pada pandangan dan juga hujah tuan-tuan puan, yang akhirnya tidak ada pemberat yang mana betul salah lah. So at the end of the day, ya hujah dan juga nama pun sudut pandang. Ada orang melihat gajah, kalau saya tanya gajah ni rupa macam mana? Oh, rupa dia macam ni, dia macam daun yang besar. Maksudnya apa? Tuan tengah pegang telinga dia. Pandangan tuan, gajah ni dia besar pada telinga dia kan. Saya kata gajah ni pegang-pegang kaki dia besar. So saya terangkan apa? Iaitu kaki dia besar. So at the end of the day, dia pandangan masing-masing. So adalah hujah masing-masing, dan betul ke salah itu atas masing-masing untuk putuskan. Okey? So diharap video ini membantu dalam persoalan yang cukup favorite orang tanya saya. Bukan saya tidak memilih untuk menjawab, tapi dia satu penerangan yang perlu diberikan dalam bentuk yang kemas supaya dapat dilihat dan dibincangkan dengan penuh ilmiah, insya-Allah. Okey? So all the best everyone. Take care. Thank you very much. Steady.